Allah memberikan kita pelbagai ilmu, sama ada baik ataupun jahat. Maka kita juga boleh berhubung dengan dunia-dunia gaib ini. Maka apa yang penting adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang sudi mengikuti YouTube Azmi Bajuri. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, hari ini kita bercerita tentang satu tajuk yang ditanyakan kepada saya mengenai alam bunian. Mengikut frasa kata bunian bermakna suatu benda yang wujud tetapi tidak kelihatan di mata kasar kita. Bunian ini memang wujud dan selalunya mereka ini berada di tempat-tempat yang jauh daripada perkampungan manusia. Tetapi ada juga yang berhampiran dengan perkampungan manusia, terutamanya di kawasan muara-muara sungai, di kawasan hulu-hulu sungai dan di kawasan pinggiran hutan. Tuan-tuan, bunian ini memang ada yang berhubung dengan manusia dan manusia juga ada yang berhubung dengan alam bunian ini. Selalunya, tuan-tuan, ada beberapa tanda yang harus kita ketahui bahawa bunian ini untuk masuk ke alam mereka ada pintu-pintu yang tertentu. Yang pertama, sekiranya ada buluh kuning dan selalunya buluh itu pelik daripada buluh-buluh yang lain, bersih di kawasan persekitarannya dan buluh itu beruas yang agak ruas tidak sama. Maknanya ada ruas yang pendek, ada ruas yang panjang dan buluh itu memang kelihatan dalam situasi yang agak luar biasa. Maka disitulah pintu untuk memasuki ke alam bunian. Tanda yang kedua, tuan-tuan, buluh yang selalunya melengkung banyak di sesuatu tempat itu, seperti ada terowong di bawah buluh itu, maka itu juga adalah tempat untuk memasuki ke alam bunian. Yang ketiga, tuan-tuan, sekiranya pohon rendang yang besar, di bawahnya bersih dan seakan-akan ada tali buaian, mungkin daripada pokok-pokok, mungkin daripada untayan-untayan tumbuhan, seakan-akan ada buaian dan sebagainya, dan di tempat itu selalunya bersih, maka itu juga adalah pintu masuk ke alam bunian. Seterusnya, sekiranya ada air terjun, maka air terjun itu selalunya di belakang air terjun itu masih ada ruang, maka di situ juga pintu masuk ke alam bunian. Seterusnya, tuan-tuan, sekiranya kita berada di pinggiran hutan, maka kita akan nampak seakan-akan lorong ataupun terowong untuk masuk ke hutan itu ada jalan yang bersih. Itu juga pintu masuk ke alam bunian. Banyak lagi tanda-tanda yang sedemikian rupa. Maka kita sebab itu tidak digalakkan untuk bercakap besar, bercakap perkara-perkara yang tidak baik ketika berada di sesuatu tempat itu, kerana bunian ini tidak suka kepada orang yang bongkak, kepada orang yang bercakap besar, kepada orang yang bercakap tidak tentu hala tanpa ilmu pengetahuan yang mendalam. Tuan-tuan, itu pintu masuk ke alam bunian. Sekiranya kita sudah memasuki ke alam bunian itu, maka kita juga akan nampak perkampungan mereka. Mereka juga sama seperti kita, tetapi mereka ini nampak seperti kabus-kabus kehidupan mereka itu. Mereka juga menternak ayam, mereka juga menternak lembu, mereka juga menternak kijang,
Mereka juga menternak pelbagai sama seperti kehidupan manusia. Tuan-tuan, perkampungan bunian ini sekiranya kita masuk ke perkampungan mereka, mereka akan bertanya kepada kita sesuatu yang kadang-kadang kita tidak jangka. Maka kita harus menjawabnya dengan hati yang tulus ikhlas supaya kita dapat berhubung dengan mereka dengan sebaik mungkin. Maka ada juga masyarakat ataupun individu-individu yang tertentu pada hari ini banyak kali pergi ke alam bunian ini. Maka mereka akan berkawan dengan bunian, meminta pertolongan daripada bunian. Mereka juga akan membawa benda-benda yang pelik-pelik ke alam kita. Banyak, bukan seorang, bukan berdua, bukan bertiga. Ramai orang yang boleh berhubung dengan alam bunian ini, tuan-tuan. Jadi, mereka juga berhubung seperti kita. Maka, apabila sampai ke pintu bunian itu akan membuka pintunya sekiranya mereka telah kenal mereka yang selalu berhubung dengan dunia bunian. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Allah memberikan kita pelbagai ilmu, sama ada baik ataupun jahat. Maka kita juga boleh berhubung dengan dunia-dunia gaib ini. Maka apa yang penting adalah kita itu, iman kita itu. Kerana di alam bunian mereka ini, tuan-tuan, kalau kita lihat, mereka sangat-sangat berada. Mereka ini juga wujud orang-orang yang jahat. Mereka ini juga wujud di kalangan mereka orang-orang yang zuhud, orang-orang yang memang mengikuti suruhan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika ada individu yang boleh berhubung dengan dunia bunian ini, mereka selalunya orang-orang yang selalu memikirkan tentang keburukan-keburukan, selalu memikirkan sesuatu benda tentang kebaikan berhubung dengan dunia bunian ini. Tuan-tuan, mereka boleh membantu kita, kita juga boleh membantu mereka. Maka disitulah wujudnya sesuatu yang kadang-kadang banyak mereka tidak percaya akan situasi ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, yang pentingnya kita sentiasa bertakwa kepada Allah, kerana Allah akan tahu apa yang kita buat. Maka kalau kita mulakan dengan baik, di hujung perjalanan kita juga akan baik. Maka tuan-tuan, bagi mereka yang boleh berhubung dengan dunia bunian, bagi mereka yang boleh berhubung dengan alam gaib, sangat-sangat berhati-hati. Kerana dunia mereka berbeza, dunia kita berbeza. Tetapi dengan adanya ilmu yang mencukupi ini, maka gunakan sebaik mungkin. Baiklah tuan-tuan, dunia bunian ini memang wujud jauh di pinggir hutan. Ada juga dekat di pinggir rumah kita. Maka sebaiknya kita bersyukur dengan apa yang Allah beri kepada kita. Jadi saya rasakan cukup sampai di sini dulu untuk kita berbicara tentang dunia bunian. InsyaAllah kita akan jumpa di cerita-cerita episod-episod yang terhadapan. InsyaAllah. Yang baik itu semuanya daripada Allah. Yang kurang baik itu semuanya daripada saya. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.